Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanarih Ibrahim. Tumpuan berita. Seramai 156 orang penerima dikurniakan pingat dan darjah kebesaran Negeri Sarawak daripada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Sarawak di Kuching pada Rabu. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Johan Bintang Sarawak JBS kepada 3 penerima yang didahului oleh Ahmad Joni Zawawi. Ahmad Joni yang merupakan ahli Parlimen Igan mendahului senarai penerima diikuti dengan pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak Jasni Jubli dan pakar Kardiologi Pusat Jantung Sarawak Dr. Alan Fong Yen Yip. Istiadat diteruskan dengan pengurniaan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Johan Bintang Kenyalang JBK kepada atlet paralifting Malaysia Boni Bunyau Gustin. Sementara itu, pingat pentadbiran awam Johan Perkhidmatan Cemerlang JPC pula dikurniakan kepada seramai 5 orang iaitu Sutekno Ahmad Belon, Adan Najed, Abdul Wahab Rahim, Tok Iyah Tioh dan Profesor Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim. Manakala bagi pingat pentadbiran awam, pingat Perkhidmatan Cemerlang PPC dikurniakan kepada seramai 6 orang iaitu Chiu Chi Yao, Abdul Aziz Muhammad Yusof, Fatih Hambali, Sebi Abang, Dr. Andrian Susin Ambut dan Jack Liam. Selain itu, turut dikurniakan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Pegawai Bintang Sarawak PBS kepada seramai 12 orang penerima yang dimulakan dengan bangis bunga. Istiadat itu turut menyaksikan pengurniaan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang PBK kepada 15 penerima serta pingat pentadbiran awam pingat Perkhidmatan Bakti PPB dikurniakan kepada 30 penerima. Selain itu, darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak ABS dikurniakan kepada seramai 31 orang dan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang ABK dikurniakan kepada seramai 24 orang. Majlis Istiadat Penganugerahan Pingat diakhiri dengan pingat Perkhidmatan Awam, pingat Perkhidmatan Terpuji PPT kepada 29 penerima. Turut menghadiri istiadat pengurniaan berkenaan ialah isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib. Hadir sama ialah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berita seterusnya, syarikat dari Korea Selatan OCIM Sendirian Berhad merancang untuk mempromosikan projek sekolah solar di Sarawak. Naib pengurusinya Lee Wo-hyun berkata ia bagi memberi peluang kepada pelajar di negeri ini untuk merasai dan mendapat pengetahuan tentang kepentingan serta kegunaan tenaga mesra alam dalam era sifar karbon. Sehubungan itu, OCIM akan memilih 4 sekolah di Sarawak untuk melaksanakan projek berkenaan. Beliau berkata demikian semasa melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Tambah Lee, pihaknya telah memasang sistem penjenaan tenaga solar kepada hampir 300 sekolah utama di Korea. Menurutnya, ia bukan sahaja untuk keperluan bekalan kuasa tetapi juga bertujuan untuk mendidik pelajar tentang kepentingan tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan kesedaran mengenai tenaga solar. Dalam kunjungan tersebut, Lee turut merakamkan penghargaan di atas sokongan berterusan Kerajaan Sarawak terhadap usaha pihaknya meneroka tenaga hijau di Sarawak. OCIM yang berpangkalan di Taman Perindustrian Samalaju Bintulu itu telah menghasilkan polisilikon semikonduktor pertama secara komersial di Asia Tenggara dan kini bersedia merancangkan industri berkenaan di Sarawak. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari telah melancarkan logo Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia WCIT edisi 2023 beserta laman web rasminya wcit2023.com di bilik mesyuarat utama pejabat beliau pada Rabu. Pelancaran itu selaras dengan penganjurannya yang ke-27 oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEK Berhad di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada 4 hingga 6 Oktober nanti. Menurut pengurusi SDEK Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani, kongres tersebut akan menyaksikan pemimpin dunia, penggubal dasar, ahli akademik dan komuniti digital dari sains, teknologi dan kemanusiaan berkumpul untuk membincangkan cabaran dan pendekatan sedia ada berkaitan era digital di rantau Borneo. Jelas beliau, acara 3 hari itu juga akan menampilkan lebih daripada 2,500 perwakilan, 80 negara serta 200 penceramah industri, pemimpin kerajaan dan ahli akademik. Majlis pelancaran ringkas itu turut dihadiri Pengerusi Perikatan Teknologi dan Perkhidmatan Maklumat Dunia WITSA Dr. Sean Sia, Ketua Pegawai Eksekutif WITSA Datuk Dan E. Koo, Pengerusi Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia PIKOM Ong Chin Siong, Ketua Pegawai Eksekutif PIKOM Ong Kian Yu, Wakil daripada Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Sarawak Information System Sendirian Berhad Sains. Sementara itu, masyarakat tempatan perlu mengekalkan semangat kemesraan dalam kepelbagaian latar belakang di negeri ini.
Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu rakyat Sarawak dapat hidup bersama dalam keadaan harmoni dan saling membantu antara satu sama lain walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Beliau menekankan nilai-nilai ini harus diteruskan terutamanya dalam kalangan generasi muda celik teknologi yang mengharungi arus pemodenan yang berlaku pada zaman kini. Walaupun saya tahu ramai anak-anak kita sudah bekerja di tempat-tempat lain dan keadaannya berbeza, apatah lagi perkembangan sekarang jauh berbeza seperti dulu dibandingkan dengan dulu. Cuma yang saya mau supaya nilai-nilai hidup yang ada, yang kita amalkan dulu, harus kita pertahankan antara satu dengan yang lain. Ini penting. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penyampaian Sumbangan Tahun Baru Cina Daerah Lawas 2023 di Lawas pada Selasa. Sementara itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari menyeru golongan memerlukan agar tampil ke hadapan dan memohon bantuan daripada pihak berkuasa yang berkaitan. Mengambil contoh golongan ibu tunggal atau mereka yang mempunyai kanak-kanak istimewa, Datuk Amar Awang Tengah menekankan bahawa Kerajaan Sarawak akan berusaha untuk memberi bantuan sewajarnya. Banyak program-program yang dapat memberi bantuan. Jadi kita jangan malu, jangan segan. Mana yang dapat dibantu, kita bantu. Dan mana yang tidak dapat dibantu serta-merta, kita berusaha mencari jalan bagaimana kita boleh bantu. Dalam majlis tersebut, sumbangan sepeda perayaan Tahun Baru Cina telah diagihkan kepada 129 penerima yang terdiri daripada orang kurang upaya OKU dan juga ibu tunggal. Dalam program berasingan, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak bertekad untuk terus meningkatkan pembangunan di kawasan Lawas. Katanya pelbagai projek kini sedang dilaksanakan di Lawas untuk manfaat masyarakat setempat. Kita juga akan mengambil perhatian terhadap keperluan-keperluan lain untuk kesehatan kita, untuk pendidikan kita. Dan kita cadang untuk melaksanakan tema RSM seperti yang telah pun dilulus semasa Yang Berhormat Datuk Henry Sumarko menjadi Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia. Dia telah berjaya mendapatkan peruntukan untuk membina tema RSM, dan ini kita harap akan dapat dilaksanakan. Di samping itu, kampus tetap CENTEC, Center for Technical Excellence, sudah pun hampir siap. Beliau berkata demikian ketika Majlis Perasmian Bazar Gongsi Fat Chai 2023 di Lawas pada Selasa. Menyentuh berkenaan program tersebut, Datuk Amar Awang Tengah berkata ia merupakan satu usaha yang baik untuk masyarakat saling bekerjasama dalam menyemarakkan perayaan Tahun Baru Cina. Beralih ke laporan seterusnya, pelbagai program pendidikan amalan 3R iaitu Reduce, Reuse and Recycle atau kurangkan, guna semula dan kitar semula dilaksanakan bagi memperkukuhkan kesedaran masyarakat terhadap kelestarian alam sekitar. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, amalan 3R boleh membantu dalam pengurangan penjenaan gas rumah hijau GHG yang dihasilkan di tapak pelupusan yang merupakan salah satu punca kepada perubahan iklim. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu menambah, ia adalah selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030 dan kepimpinan tanggungjawab sosial korporat yang baik dalam kelestarian alam sekitar. I want to thank the public partnership and your good corporate social responsibility leadership in environmental sustainable. We all play our role, do our part, like in COVID-19. Here's a crisis time. Once in 100 years we face a crisis, and everybody play their role and do our part. That's why Sarawak is such an outstanding result.
COVID-19 compared to the rest of Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyampaian hadiah program pertandingan Kita Semula peringkat sekolah Zon Kuching dan Samarahan tahun 2022 di Muzium Budaya Borneo, Kuching pada Rabu. Datuk Seri Profesor Dr. Sim menambah, Kita Semula adalah amalan yang harus diterapkan dalam rutin harian bagi membantu mengurangkan jumlah sisa di tapak pelupusan sekaligus mengurangkan kos pelupusan sisa tersebut. I hope that the habits that the change of behaviors, good behaviors will continue on, yeah, it will continue on so that these are good public health, so that we continue to practice good habits for your own good, not for me, because Turut hadir Timbalan Menteri Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak Michael Tiang Minti, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang merangkap Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Loh Kir Chiang dan Timbalan Pengerusi MPP Datuk Ahmad Ibrahim. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.Sarawak, the gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.